Mari Bapak Ibu kita akan bersama-sama berdoa. 让我们一起祷告。 Tuhan, biarlah pujian ini menjadi satu tekad kami sebagai orang tua di hadapan Engkau ya Tuhan. 主啊，愿我们所唱的事成为我们对你的节制。 Kami boleh membawa keluarga kami, seisi keluarga kami untuk beribadah dan melayani Engkau. 主啊，我们愿意我们整个家庭来侍奉你。 Generasi yang Tuhan boleh selamatkan di dalam anugerah-Mu ya Tuhan. 主啊，你所赐给我们的后代， Biarlah mereka tetap boleh terpelihara hingga hari kesudahan daripada Allah sendiri. 他们可以得着你的救恩，直到你来的日子。 Berkatilah kami ya Tuhan. 你赐福我们每个人， Dan saat ini kami menyiapkan diri untuk membaca firman-Mu. 因为我们要领受你的道。 Roh Kudus yang memimpin kedua hamba-Mu ini ya Tuhan. 主，你圣灵帮助你两位仆人， Dan memimpin kami semuanya. 你带领我们每个人， Berilah kepada kami hati yang mau belajar dan taat di hadapan Engkau. 你给我们一个渴慕受教休息的心。 Terlebih Tuhan juga menolong kami untuk menghidupi firman Allah itu sendiri. 主，你更给我们力量，让我们活出你的见证人。 Terima kasih ya Tuhan. 谢谢主耶稣， Dalam nama Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名我们祷告， Amin. 阿门。 Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. 祝所亲爱的弟兄姐妹们早安， Shalom. 平安， Puji Tuhan, apa kabar semuanya? 你们好吗？ Baik-baik ya. Katanya kalau laki-laki ditanya baik-baik ya, selalu jawab baik-baik katanya. 因为多数男士们如果问他你好吗，总是说好。 Padahal di hati kadang-kadang itu nggak baik, tapi selalu jawab baik gitu. 其实心里有许多征战，但是总是说好， Karena nggak berani ngomong kalau nggak baik gitu ya. 因为不好意思说不好。 Karena kalau nggak baik pasti ditanya lagi opo kan. 因为如果我们说不好，人家要追问我们， Jadi urusannya jadi dowo katanya. 那么话就长了。 Maka paling gampang ditanya baik-baik enggak, jawabnya baik-baik. 所以简单的问答就是好。 Tapi saya berdoa kita sungguh-sungguh baik gitu ya. 但是我为你们祷告，真的好。 Mari Bapak Ibu kita melihat satu bagian firman Tuhan. 他们看一处的经文， Keluarga yang beribadah, tema mimbar Gloria minggu ini. 敬畏侍奉的家庭。 Kita melihat dari Yosua pasal yang ke-24 ayat 14 hingga 15. 我们看约书亚书第24章。 Setiap kali bicara soal keluarga yang melayani, keluarga yang beribadah, kita sering mengacu kepada ayat ini. 每次我们讲到敬拜的家庭，我们总是看这一节经文， Satu ayat firman Tuhan yang saya percaya sangat familiar dan kita sangat menghafalnya. 因为我们知道这是对我们非常熟悉的一处经文。 Kita akan membaca kembali dua ayat firman Tuhan ini. 让我们一起来读这两节经文。 Saya akan bacakan bahasa Indonesia terlebih dahulu, setelah itu Pak Paul akan baca dalam bahasa Mandarin. 先用印尼文，然后华语。 Yosua pasal yang ke-24 ayat 14 dan 15. 约书亚书24章第14、15节。 Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jikalau kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. 约书亚书第24章14、15节。现在你们要敬畏耶和华，诚心实意的侍奉他，将你们列祖在大河那边不在埃及所侍奉的神除掉，去侍奉耶和华。若是你们以侍奉耶和华为不好，今日就可以选择所要侍奉的，是你们列祖在大河那边所侍奉的神呢？是你们在所住之地的亚摩利人的神呢？至于我和我家，我们必定侍奉耶和华。 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 主所亲爱的弟兄姐妹， ketika kita mencermati kehidupan kita hari ini, 当我们注意我们生活的时候， dengan melihat apa yang terjadi di ibu kota gitu ya, 当我们见证我们首都发生的事，
Dengan apa yang juga kita lihat yang terjadi di beberapa negara di Eropa. 我们也注意到欧洲一些大城市的情况。 Saya teringat satu artikel yang membahas tentang isu-isu mengenai problem banyak anak dan manusia tidak beragama. 所以我注意到一些关于记载没有信仰和没有教养的孩子， Ini dipublish 2 tahun yang lalu. 就是在2年前所统计的。 Apa yang dibahas dalam artikel ini? 在这篇统计里写的什么呢？ Lalu kita melihat kondisi hidup hari ini. 他们看我们今天生活的情况， Kita melihat apa yang dikatakan itu mendekati. 那么我们可以看到所写的已经见证了。 Memang artikel ini membahas sesuatu yang akan terjadi pada tahun 2050 dan 2070. 是的，这些统计是记载关于2050到70年的事， Tetapi baru 2 tahun hasil riset ini dipublish. 但是发布了才2年， Kita melihat apa yang dikatakan itu sungguh. 我们看见他书里所写的已经成为现实。 Misalnya dia mengatakan yang demikian. 比如说他们讲的学， Dalam satu riset yaitu Pew Research Center pada bulan April 1 bulan sebelumnya. 那么就是在他们所统计的1个月前， Dia mengatakan bahwa jumlah orang percaya 他认为信徒 dengan orang-orang dari kelompok Ismail nantinya itu akan seimbang. 就是以外邦的以教统计，可 Yaitu 能 pada tahun 2050. 在50年的时候人数上可能成为相等。 Di situ perbandingannya 31 sama 29%. 那么基督徒占了31%，那么他们是29%。 Dan pada tahun 2070 maka akan melampaui. 那么70年的时候，异教徒比我们更多。 Kita melihat kelompok ini datang ke benua biru. 那么我们看到这些异教徒来到新的大洲里面， Negara yang mayoritas adalah Kristen. 多数是成为基督徒的国家。 Dengan masuknya kelompok ini, 但是当他们进到这些国家里， maka akan mempengaruhi warna akan perbandingan keagamaan yang ada di sana. 那么要改变这个国家的宗教信仰。 Sehingga kita lihat hari ini London wali kotanya dari kelompok mana. 所以我们今天告伦敦的市长是谁呢？ Lalu kita lihat yang kedua dikatakan 那么我们也看到第二个记载， bahwa perkembangan daripada orang Kristen ini 我们基督徒的发展 mengalami kemerosotan bukan karena ada convert perubahan keagamaan. 那么在人数上已经完全的减少，不是因为是宗教之间的冲突， Tapi melainkan karena regenerasi kelahiran. 但是是因为在生理的发展上， Nah, orang keluarga Kristen cenderung melahirkan itu anak itu relatif lebih kecil. 因为基督徒家庭比较少孩子， Sedangkan dari kelompok Ismail cenderung anak-anak itu lebih banyak. 但是他们生了许多的孩子， Sehingga perbandingannya itu 2:3. 那么它的比例是2:3， Maka secara pelan dengan populasi yang terus bertambah 所以虽然慢，但是很肯定的， dalam satu waktu tertentu, 到了一个时候， maka jumlah mereka akan lebih banyak daripada jumlah kita. 所以他们的数目比我们就很多了。 Nah, menurut riset ini 2070 itu akan terjadi. 那么根据统计，70年将要发生。 Engkau dan saya hidup dalam satu negara yang demokratis. 你和我活在一个所谓民主的国家， Maka kebijakan-kebijakan publik itu ditentukan oleh banyaknya jumlah. 那么一些国家的政策是取决于多数的票。 Nah, kita lihat apa yang terjadi di ibu kota. 那我们见证到我们也加大的是， Tingkat kepuasan itu 70% ke atas. 那么他们占了78%以上， Tetapi tetap bisa kalah. 但是我们会落败了。 Ini bukan soal lu lebih pintar, lu berintegritas, lu jujur, lu bersih, bukan. 也不是直接因为你的聪明智慧、你的知识， Tetapi ini mereka akan memainkan jumlah bilangan yang ada. 因为他们要用在数目上成为一个得胜的。 Kalau hari ini lu punya anak 2,
如果今天你有2个孩子， Nah, kelompok Ismail punya anak 3. 那么他们有3个孩子， Maka dalam berapa tahun ke depan, 那么几年以后， maka jumlah mereka akan melampaui kita. 所以他们的数目要超过我们。 Maka kebijakan publik yang disebut demokratis one man one vote itu, 所以当我们的民主决策就是一个人一票的狮子， maka engkau akan kalah. 那么肯定你要败了。 2 orang banding 3. 那么3比2， Lalu kita pemilihan. 那么当我们普选的时候， Yang 2 ini pintar sekali. 那么这2个是聪明的， Jujur, bersih, 那么是诚实的，是清洁的， tidak korupsi. 没有贪污的。 Ini lalu banding yang 3. 那么跟3个对比， Elek pol. 那么就是非常不好。 Lalu pilih. 那么普选的时候， Yang menang yang mana? 哪一个选呢？ Tetap yang 3, bukan? 三的是胜的。 Nah, ketika kita melihat data-data seperti ini, 他们看到这些统计的时候， lalu bagaimana kita menyingkapi sebagai anak Tuhan? 我们身为基督徒怎么样有一个好的态度呢？ Apa kita berpikir ini tidak ada urusan sama saya? 可能你觉得跟我们有关系， Saya katakan ada urusan. 我告诉你，这非常有关系。 Ketika jumlah yang banyak menguasai akan parlemen, 如果更多数的控制了国会， secara khusus kita yang hidup di Indonesia, 特别是我们活在印尼的， maka semuanya bisa dirubah. 那么一切都会被改变。 Pada waktu mereka merubah dan tok. 当他们决定了一件事的时候， Engkau dan saya bisa berbuat apa? 你和我就不能够做什么了。 Kita tidak lagi bisa berbuat apa-apa, sungguhan. 我们真的不能做什么了。 Gerakan ini terus berjalan dan terus berjalan. 那么这个运动一直在发展， Dan jumlah mereka tambah besar dan tambah besar. 那么他们的人数越来越多。 Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, 那亲爱的弟兄姐妹， dikatakan dalam riset ini, 那么这个测验报告说， nah, pada waktu itu dikatakan tahun 2050, 就是说当2050年的时候， ada 100, diperkirakan 170 juta orang tidak menjadi orang Kristen itu menjadi orang agnostik. 那么有1.7万的基督徒变成非基督徒， Khususnya di Inggris, Prancis, Belanda, dan Selandia Baru. 特别在英国、荷兰还有新西兰等， Mereka bukan orang ateis. 他们不是无神论者， Mereka bukan berpindah agama, convert ke agama lain. 他们不是改教， Tetapi mereka mengatakan mereka adalah kelompok yang disebut dengan agnostik. 就是他们说，就是说我是自由主义， Tuhan ada nggak ada saya nggak tahu. 我不知道神存在不存在。 Lalu apa hubungannya Tuhan dengan saya? 那么神跟我有什么关系呢？ Nggak ada. 没有关系， Maka mereka mengambil sikap seperti ini. 所以他们有这样的态度， Mereka menjadi apatis. 他们成为一个消极的、被动的， Terlebih dengan kehidupan yang disebut dengan keagamaan. 特别是在他们的宗教信仰生活里， Dan itu terjadi. 那个这件事发生了。 Dan kita melihat bagaimana di beberapa negara yang dulu founding father-nya adalah orang yang takut akan Tuhan. 我们看到许多国家起初是建国的人都是信徒， Di Amerika 在美国 dan benua biru. 也是蓝的大洲。 Dan sekarang kita melihat kondisinya sudah sangat berubah. 那么我们看现在的情况完全的改变。 Amerika pada waktu merdeka 美国独立的时期， itu didukung dan disupport founding father-nya adalah orang-orang Puritan yang begitu hormat dan mengasihi Tuhan. 那么他们的建国工程都是一个敬畏神的人。 Tapi sekarang terjadi pergeseran yang begitu sekuler adanya. 那么现在这些事都慢慢被取消了，被取代了。 Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, 主所亲爱的弟兄姐妹， kondisi ini akan terus terjadi. 那么这个情况一直要发展下去， Karena ajaran dan warisan iman kekristenan itu telah diabaikan. 因为基督教的教导与传承并没有实行出来。 Budaya konsumerisme, hedonisme itu tambah menguasai dan merasuk hidup daripada anak-anak. 那么我们的消费主义，那么自由主义已经破坏了孩子的信念。
Sehingga generasi sekarang ini sudah tidak ingat lagi bagaimana warisan-warisan iman nenek moyang mereka. 所以今天的孩子不再明白传承上辈敬畏神的一个传统。 Nah, ini yang membuat Yosua itu begitu gelisah. 所以这件事我们看到约书亚特别的关心， Ketika dia sudah masa hampir purna tugas dikatakan, 就是当他年老已经要退休的时候， dia melihat ada gejala itu terjadi. 他看到这样的事正要发生， Maka dia mengumpulkan pemimpin-pemimpin Israel pada waktu itu, ada umat Israel di Sikem. 所以他在事件就召集许多以色列人的长官， Untuk menolong mereka untuk melihat kembali perjalanan hidup mereka. 提醒他们让明白他们过去所走的路。 Dia menceritakan mulai dari Tuhan memanggil Abraham. 他讲到从神造亚伯拉罕的开始， Kalau kita membaca di dalam pasal yang ke-24, 当我们读到24章的时候， dia mulai dari Abraham yang dipanggil oleh Allah. 讲到从亚伯拉罕蒙神造的时候， Lalu dia menyebut nama Ishak, Yakub, dan Yusuf, dan Musa. 所以他讲到以赛雅各还有摩西， Dan semuanya itu untuk mengingatkan akan perjalanan bangsa Israel. 为了要提醒以色列民族， Bagaimana Tuhan memimpin mereka. 神怎么样带领以色列人。 Dan generasi yang sekarang yang hidup pada waktu itu, 那么他们那个时候世代的人， mereka tidak bersentuhan langsung dengan orang-orang yang disebutkan itu. 因为他们都没有见证过他们的列祖， Yosua mengalami kegelisahan 那么约书亚教得很战兢， dengan budaya hidup yang ada pada waktu itu. 因为对当时的文化来讲， Yosua mengingatkan akan bangsa Israel. 那么他提醒以色列人， Dan dia menunjukkan dirinya sebagai satu contoh. 那么他以他自己身为一个见证人， Bagaimana membawa mereka tetap beribadah kepada Tuhan. 怎么样提醒带领以色列人仍然敬畏神。 Baik dirinya sebagai pemimpin Israel, 就是他虽然自己身为以色列的领导人， maupun dirinya sebagai seorang kepala keluarga. 或者是成为一个家庭之主， Kami akan beribadah kepada Tuhan. 他说：“我和我家要敬畏神。 Engkau dan saya hidup dalam satu zaman 你和我活在一个时代里， di mana konsumerisme, hedonisme begitu merasuk pikiran anak-anak. 在我们周围，他们看到许多的讲消费主义，还有许多部分的事， Merasuk pikiran kita. 已经侵涉到我们的思想里，孩子的思想里。 Kemarin saya barusan makan dengan beberapa hamba Tuhan. 昨天我跟一些主的仆人同共聚餐， Ada satu yang membawa anaknya. 一个带着他孩子， Anaknya masih kecil. 还是小孩子， Jadi lari-lari terus. 那这孩子跑来跑去， Tidak bisa diam. 不能够静的。 Lalu sampai satu saat diduduin. 那么到了一个时候，他要孩子坐下来， Mamanya keluarin gadget. 那么他妈妈就给他一个电脑玩。 Anak itu cuma umur 2 atau 3 tahun. 孩子可能只有2-3岁， Anak itu jadi tenang begini. 那么孩子就乖了。 Nah, waktu kita makan, 当我们吃饭的时候， anak itu diajak makan. 那妈妈请孩子吃饭， Nggak ada urusan sama makanan dia. 那么他跟食物没有兴趣了， Terus di sini terus. 那么他一直玩他的电脑。 Nah, ini kondisi kita hari ini. 这是我们今天的情况。 Jadi menenangkan anak dikasih gadget. Gitu. 为了要使孩子安静，那么我们就给他玩具。 Anak itu begitu pinter, umur 2-3 tahun dia main semuanya. 这孩子虽然2岁多，但是已经非常熟练的玩。 Ah, ini generasi anak kita. 这是我们的孩子。 Di satu sisi memang sebagai mama ya terhibur gitu ya. 是的，成为一个妈妈，在一方面可以做很高兴。 Sehingga anaknya lari-lari nggak usah diikuti gitu kan. 那么妈妈不会跟孩子跑， Ya dah. Diduduin, dikasih gadget, urusan selesai. 那么请孩子坐下来，给他电脑就安静了。 Kalau dulu kan kalau anak lari kita ikut lari, betul nggak? 那么过去的时候，孩子跑的时候，妈妈要看， Karena kita takut anak itu tipu. 我们怕孩子跌倒。 Dan banyak hal yang lain kita ikuti terus. 那么许多时候我们都任凭孩子， Sekarang nggak usah. 现在不用了， Duduin, kasih gadget, selesai urusannya. 叫他坐下来，给他电脑玩。 Nah, mama aja bisa ngobrol, papa bisa ngobrol, lalu kita bisa makan gitu ya. 那么爸爸妈妈就可以很方便。 Menolong tidak? 这是不是一个教导孩子的办法？
Satu sisi kelihatannya menolong gitu. 看起来好像是对的， Tapi kalau ini terus terjadi dalam budaya alam pikir daripada anak itu, 都是如果这件观念在孩子身上一直发展， maka tidak heran anak-anak ini akan bertumbuh dengan satu konsep bagaimana hidup itu sangat mementingkan konsumerisme dan hedonisme. 那么结果孩子的观念以后，他就对这件事非常的注意，其他的事他就慢慢不管了。 Yosua mengalami kegelisahan itu. 那么约书亚叫做这样的担 Sehingga dia 心， mengumpulkan umat Israel datang ke hadapan Allah. 所以他把以色列人聚集在神面前， Agar generasi yang anak ini tidak kehilangan perspektif iman kepada Yahweh. 使得以色列的后代没有失去神， Dan mereka tetap beribadah kepada Allah. 使他们仍然敬拜上帝。 Nah, kalau kita perhatikan di dalam ayat firman Tuhan yang kita baca ini, 刚才我们注意到我们读的这些经文， maka Yosua mengatakan ibadah itu harus dibangun di atas dasar takut akan Allah. 那么约书亚说要敬畏上帝，是要基于对上帝的敬畏。 Kehadiran Yosua ketika mengumpulkan umat Israel di Sikem, 当约书亚在事件召集以色列人的时候， bayangkan, coba bayangkan, 你可以试试想一想， apakah umat takut sama dia? Tidak. 那个时候以色列民是不是怕他？ Saya rasa mereka takut. 我相信以色列人很敬畏他， Karena Yosua mempunyai otoritas kepemimpinan yang begitu luar biasa menggantikan Musa. 因为他取代了摩西，掌管了以色列人，领导以色列人的权柄。 Tetapi Yosua tidak ingin ketika mereka membangun iman mereka itu karena takut kepada figur dirinya. 所以他怕，如果以色列人信心是基于对他的害怕， Tapi Yosua mau ketika engkau beribadah, 但是他要当你敬拜的时候， membawa keluarga beribadah, dasarnya itu takut kepada Allah. 带着你家人敬拜的时候，就是说要敬畏上帝。 Hari ini kita sebagai papa, 今天我们身为父亲， secara khusus sebagai papa karena besok minggu depan kita akan memperingati Hari Mama. 这边是讲到父亲，因为下个礼拜是母亲节。 Waktu anak kecil, 那么孩子小的时候， kita mempunyai otoritas mengajak. 我们有管教孩子的权柄。 Ayo ikut mama, ikut papa ke sekolah minggu. 来，你跟爸爸去主日学， Ayo ikut papa ke remaja. 你跟爸爸一起去少年组。 Anak itu ikut enggak? 那么孩子听不听话？ Cenderung ikut. 可能听。 Kenapa? 为什么？ Karena dia melihat otoritas kita. 因为他看到爸爸的威严， Dia sedikit takut. 他有一种怕的心理。 Apalagi ada papa-papa yang ngomong begini. 特别有做父亲的讲， Lu kalau mau, lu sekolah minggu dulu. 如果你先做主日学， Nah kalau lu nggak sekolah minggu, lu nggak dapat ini. 如果你不做主日学，你就想从我得到什么？ Jadi anak itu berangkat ke sekolah minggu bukan ditanami konsep bagaimana hormat dan takut akan Allah. 所以当孩子去教会的时候，他不是带着一个敬畏神的一个信念去， Tetapi ada sesuatu yang kita kompensasi supaya anak itu dapatkan. 但是孩子叫他去教会，然后他可以得着一些他所要的。 Jadi anak itu berangkat dengan satu pemahaman, saya ingin dapatkan ini. 但是他去教会的动机不是寻求神，但是他要得着他所要的。 Anak itu berangkat. 那么这孩子就去了。 Nah Yosua tidak ingin seperti itu. 所以有修养不愿意这样的事发生。 Yosua menceritakan bagaimana karya Allah dalam sejarah perjalanan hidup bangsa Israel. 那么约书亚就讲述上帝在以色列人的怎么样用他的大能拯救。 Sebelum sampai di ayat 14 dan 15, 还没有讲到第14节、15节的时候， Yosua langsung merujuk kepada Abraham sebagai nenek moyang mereka. 约书亚马上提到亚伯拉罕是他们的列祖， Bagaimana Tuhan memanggil Abraham keluar dari seberang sungai Efrat dikatakan. 讲到神怎么样召亚伯拉罕从大河那边出来， Bagaimana Tuhan mengikatkan perjanjian dengan Abraham. 怎么样上帝怎么样与亚伯拉罕立约， Bagaimana Tuhan memberkati akan keturunan-keturunan Abraham. 上帝怎么样赐福亚伯拉罕的后代， Sampai dari zaman Yusuf mereka harus mengungsi ke Mesir.
甚至他安排约瑟，甚至以后他们要在以色列人逃难430 tahun mereka diperbudak. 430年，他们被埃及人所奴役。 Bagaimana Tuhan mengutus Musa untuk memimpin mereka keluar? 那么神怎么样去叫摩西带领以色列人出来？ Itu semuanya adalah karya tangan Tuhan. 完全神大能的帮助。 Maka Yosua mengingatkan bangsa Israel. 所以约书亚就提醒以色列人， Engkau harus takut akan Allah yang nenek moyangmu engkau sembah itu loh. 所以你们要敬畏你列祖的上帝。 Orang yang beribadah belum tentu takut Tuhan. 一个敬拜的人，去教会的人不一定怕神， Tetapi orang yang takut akan Tuhan pasti dia beribadah. 那么但是敬畏上帝的人，他肯定要敬拜。 Oleh itu kita melihat di dalam catatan Alkitab. 因为我们看到圣经的记载里面， Misalnya pada zaman pembuangan kita bertemu dengan Sadrak, Mesak dan Abednego. 所以当以色列人做满过奴的时候，亚撒布拉的与他朋友的事， Ini adalah orang-orang yang takut akan Allah. 他们都是一些敬畏神的人， Mereka adalah orang-orang yang mempunyai legasi iman yang luar biasa. 他们对上帝有完全的敬拜， Sehingga mereka berkata, kalau Tuhan yang kami sembah sanggup melepaskan kami, dia akan lepaskan kami. 所以他们有信心说，如果神要救我们，他必定要拯救。 Kalaupun tidak, kami tidak akan menyembah kepada patung buatan Tuanku Raja. 虽然如果神没有拯救，我们绝不拜偶像， Ini yang disebut dengan takut akan Allah. 这叫做敬畏上帝。 Di dalamnya ada satu perasaan hormat yang begitu mendalam. 那么心里有将对神完全很深的尊 Ada 敬， satu kekaguman, ada kasih yang mendalam kepada Allah. 是对神的一个敬畏的心， Ini yang disebut dengan takut akan Tuhan. 这叫做敬畏上帝的人。 Bangsa Israel dipimpin oleh Yosua. 约书亚带领以色列人， Yosua ingin setiap keluarga itu membangun kehidupan rumah tangga dengan sikap takut akan Allah. 那么约书亚要每个以色列家庭都有一个敬畏上帝的神敬拜。 Secara khusus kita sebagai orang tua, sebagai papa, 我们身为家长的， kita harus membangun hidup kita dengan satu sikap hormat akan Tuhan. 我们也要建立这样的态度。 Minggu lalu Gloria barusan mengadakan Gloria Men Breakthrough Camp. 那么前个礼拜，我们有荣耀堂有举行男士的 Kenapa 这 kita 个进修 lakukan? 会。 Kenapa kita lakukan itu? 为什么我们要举行这个进修会？ Adalah untuk menolong kaum pria, para papa ini. 为了要帮助每个做爸爸的， Bagaimana menjalankan satu peran yang begitu penting dalam kehidupan keluarga. 那么在家庭生活里扮演一个重要的角色， Membawa keluarganya datang beribadah dan kembali kepada Tuhan. 带领他的家庭再次回到神里面。 Kita terus memikirkan hal seperti ini. 我们一直为这件事工作， Agar generasi yang Tuhan titipkan ini, 为了是要神赐给我们这样的托付， mereka boleh menjalani satu kehidupan dengan hormat dan takut akan Allah. 让我们每个家庭都要成为一个敬畏上帝的家庭。 Kalau kita lihat di dalam catatan Alkitab, 如果我们看到圣经的记载， takut akan Allah ini selalu ditempatkan sebagai urutan yang pertama. 敬畏神是成为全本圣经最重要的警觉。 Baik kita membaca Mazmur maupun di dalam kitab Amsal, 是当我们读到诗篇无人箴言的时候， kita akan melihat konsep ini terus diajarkan. 我们看到这个观念一直被灌输起来。 Karena di balik konsep ini kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, 因为在这个教导的背后， Tuhan menjanjikan satu kehidupan yang berbahagia. 那么神允许他的祖父， Sehingga dikatakan permulaan hikmat takut akan Allah. 那么就是说敬畏的上帝开始，从敬畏神开始。 Dan diberkatilah setiap laki-laki yang takut akan Tuhan. 那么神要赐福每一个敬畏神的男人。 Dan ini terus dibicarakan kalau engkau melihat di dalam kitab Mazmur. 如果你读到诗篇的时候，你可以很清楚的 Secara 看到， khusus dalam konteks keluarga. 特别是在对家庭的观念里面， Misalnya Mazmur 112 dan 128. 比如说诗篇112还有128。 Ketika bicara soal keluarga dikatakan berbahagialah, diberkatilah setiap laki-laki yang takut akan Allah. 那边提到敬畏神的人，神要祝福他一家。 Dan itu Tuhan ingin engkau dan saya alami.
那么他要我和你经历这样的允许， Sehingga Yosua di dalam bagian ini, 所以约书亚在这件事上， dia memimpin bangsa Israel pada waktu itu 他带领那个时候的以色列人， untuk membangun kehidupan mereka dalam takut akan Tuhan. 要重新建立一个敬畏神的精神。 Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, 诸位所亲爱的弟兄姐妹， dalam satu buku yang ditulis oleh Tim LaHaye, 那么有一本书 Kamu dan Keluargamu. 就是讲到你和你的家庭， Di situ dia menunjukkan ada dua silsilah keluarga, 那么他用两代的人做一个比较， yaitu keluarga dari abad ke-18, satu yang tidak takut Tuhan, satu yang takut akan Allah. 那么在第8世纪的时候，他做一个实验，一个是从敬畏神的家庭，一个是不敬拜神的家庭。 Dan yang keluarga yang pertama adalah keluarga Mak. 那么第一个家庭就是 Mark 的家庭， Seorang keluarga, seorang penyelundup alkohol yang tidak bermoral dikatakan. 那么他是一个没有道德的一个人。 Dari dia turunlah keturunan sebanyak 1026. 那么从他的后代有1026个人， 300 orang mati muda. 那么有300名是年轻的时候就已经死亡， 100 orang di penjara. 有100个人坐牢， 190 orang menjadi perempuan nakal. 那么有190个成为娼妓， Dan 100 menjadi peminum berat. 那么有100个人酗酒。 Lalu dari satu keluarga yang lain, 那么从另一个家庭， yaitu keluarga Jonathan Edward. 就是约拿丹 Edward 的家庭， Seorang pengkhotbah, seorang rohanian yang begitu luar biasa dipakai oleh Tuhan pada zamannya. 是一个传道人，是一个神敬畏的、神喜爱的人。 Saya terus melihat angka yang ada gitu ya. 我一直看这个数目， Keluarga yang tak bermoral keturunannya itu 1000 lebih. 我看到没有敬拜神的人，他的后代有1026个人。 Keluarga yang sangat mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, keturunannya cuma 700. 那么敬畏神的人反而只有729个人。 Nah, kalau ini dalam konteks demokrasi di ibu kota gitu ya. 那么如果讲到所谓的民主在耶加达发生的事， Kira-kira siapa yang menang? 大概哪一个要胜？ 1000 lawan 700. Kalau sudah vote gitu ya, pilih gitu. 那么当选票的时候，多数的人 Nggak peduli kamu pemabuk, kamu perempuan nakal, kamu peminum, nggak urusan sudah. 不知道你什么是不像样的东西，反正数目更多。 Kalau begitu di vote, yang atas nomor 1 yang menang, betul nggak? 那么选票的时候，肯 Dari 定 keluarga Jonathan ini lahir dikatakan 300 menjadi pengkhotbah yang hebat. 那么刚才讲到约拿丹的后代有300名成为主的仆人， 650 profesor di universitas termuka di Amerika. 那么有60个人成为博士， 13 orang penulis, 有13个是作家， 3 orang pejabat pemerintah, 有3个是政府官员， dan 1 orang wakil presiden. 有1个成为副总统。 Ini adalah kita melihat keturunan-keturunan orang yang tidak takut Tuhan dan yang takut akan Allah. 但我们竭力看到一个敬畏神与不敬畏神的后代， Bagaimana generasi berikutnya dipengaruhi oleh iman nenek moyang mereka. 因为他们的后代已经被信息的一个影响而改变。 Dan engkau dan saya sebagai papa atau mama hari ini, 如果你今天成为家长， engkau mempunyai tanggung jawab untuk menginfluence generasi berikutnya. 所以你有责任把上帝的道教导孩子。 Anak yang Tuhan titipkan. 是神说，孩子是我们的产业。 Bagaimana engkau mendidik mereka untuk hidup takut akan Tuhan. 怎么样教导孩子们成为敬畏神的人？ Oleh karena itu teman-temanku yang dikasihi oleh Tuhan, 所以，亲爱的弟兄们， khususnya Anda yang keluarga muda, 特别是你们年轻的家庭， engkau mempunyai iman yang baik, 你们有好的信心， kehidupan yang baik. 有好的生活， Lahirkan anak lebih banyak ya. 所以你们要多生孩子， Ojo 2, 不要2个， ojo 3, 不要3个， bila perlu 6, 可能的话6个， bila perlu 12. 如果能够要12个， Kelihatannya lucu, betul nggak? 听起来是好笑的事， Tapi kalau yang di ngomongi riset itu betul. 但是如果从
这个科学的统计来说是 Dan 对的。 engkau dan saya tetap punya anak 2 atau 3, 如果你一直像我一样只有2个孩子， maka yang dikatakan itu nanti engkau akan kaget. 那么当事情发生的时候，你会很吃惊。 Wah, Pak Peter, mungkin anggaran dasar gereja hamba Tuhan boleh anak 6, Pak Peter. 那么这是要改一改，那么主的仆人要有6个孩子， Betul nggak? 是不是？ Ini saya guyonan sama Pak Peter. 就是我跟主席开玩笑。 Kenapa kita nggak berani punya anak banyak gitu? 为什么我们不愿意生更多的孩子？ Secara khusus saya gitu ya. 特别是我， Karena salah satunya yaitu anggaran dasar gereja itu. 因为我看到教会的章程只限制2个孩子， Saya maunya anak 6 gitu. 只是我想6个只生2个， Tapi kan gereja bilang 6 ya lu nggak iso Pak, gitu deh. Kan kira-kira gitu ya. 因为教会说其他的你要自己负责， Ya guyonan lah gitu 也 ya. 是开玩笑。 Ini perlu dipikirkan, 我们 sungguhan. 要认真的想， Kita yang mempunyai kehidupan iman yang baik, 如果我们有好的信心， kehidupan yang mapan, 有好的家庭， anak banyak oh. 应该多生孩子， Supaya kita bisa mewariskan mendidik satu generasi yang baik 使我们可以教导一个好的新的一代接 untuk 班人。 mewarnai akan kehidupan sosial di tengah-tengah dunia ini. 那么我们可以改变社会的结构。 Yosua tahu dengan jelas akan kondisi bangsa Israel pada waktu 那 itu. 么约书亚很清楚当时以色列人的境况， Yosua katakan, engkau jangan takut karena saya ini. 你不要是因为怕我。 Ketika dikumpulkan di Sikem, 当他在事件召集以色列人的时候， mereka langsung berpikir, ini ono apa lagi ini? 那么以色列人就想又有什么事呢？ Apalagi yang mengumpulkan itu Yosua. 特别是把他们召集的是 Dalam 约书 usia 亚， yang lanjut yang sangat dihormati. 是已经年长被尊敬的人。 Tapi Yosua katakan, jangan takut kepadaku. 所以约书亚说，不是要你们害怕我， Tapi takutlah akan Tuhan. 但是你们要敬畏神。 Mari didik anak kita bukan takut kepada kita, sungguhan. 让我们教导不是让教导孩子怕我们， Tapi didiklah anak kita untuk takut akan Tuhan. 让我们教导孩子要敬畏上帝。 Kalau dia takut kita, belum tentu takut Tuhan. 如果他怕我们，他不一定敬畏上帝； Tapi kalau dia takut Tuhan, saya jamin dia takut sama kita. 如果他敬畏上帝，我肯定他也尊敬父母亲。 Ini yang harus kita lakukan. 这是我们应当做的。 Lalu yang kedua, Yosua mengatakan, 那么第二件事，约书亚有讲讲， ketika engkau membawa keluargamu, dia katakan, 当你带你的家庭的时候， untuk beribadah kepada Allah, 你去敬拜神的时候， itu harus dibangun di atas satu dasar komitmen kesetiaan dan keikhlasan. 要建立在对于最神的一个干信与忠信上， Bukan karena engkau merasa tertekan, bukan karena engkau dipaksakan. 不是因为你被迫或者有一个压力， Karena ada satu keikhlasan yang muncul. 但是你有一个渴望，有一个愿意。 Kalau kita membaca dalam Yosua pasal yang ke-24, 当我们读到约书亚24章的时候， ini adalah lanjutan pidato daripada Yosua di dalam pasal yang ke-23. 那么就是约书亚以后所讲的。 Kalau engkau lihat catatan kitab Yosua ini, 当你读到约书亚书的时候， di pasal yang ke-23 dikatakan pidato perpisahan. 那么在34章讲到约书亚与非众分别的。 Lalu pasal yang ke-24 bicara soal pembaharuan perjanjian di Sikem. 那么在24章提到种信，在信心上有个更新。 Di pasal yang ke-23, 在23章， ada satu anak kalimat yang ditulis di ayat yang pertama. 那么有一节经文讲写到， Lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan 当神已经赐给我们福气的时候， kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuhnya. 那么神已经带领一些人胜过一些的仇敌。 Ketika Yosua telah tua dan lanjut umur. 当约书亚年纪老的时候， Ini adalah satu gambaran kalimat pembukaan. 这是一个开始， Artinya pada waktu itu 就是说当那个时候， mereka sudah menikmati satu kondisi yang sangat amat aman. 那么以色列人已经经历到一个非常安全的时期。 Dikatakan Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel. 那么上帝已经赐福让以色列人安全， Dan mereka sudah menikmati itu sangat lama. 那么他们也已经
领受了很多时候， Nah, ketika mereka menikmati kondisi yang aman ini, 当他们经历神的平安的时候， seringkali kita terlena. 许多时候我们就没有警惕性， Kemapanan, kesejahteraan hidup, 生活的富裕， sehingga menyebabkan generasi berikutnya seringkali terlena. 那么使我们的后代就没有将爱神的心。 Yosua menyadari betul sifat manusia yang gampang melupakan. 那么约书亚清楚明白人的性格， Apalagi ketika mereka sudah hidup makmur. 特别是当他们在富裕的时候， Engkau sekarang coba bandingkan. 你试试看想一想， Sebagian kita yang lahir zaman tahun 50 sampai 70. 当我们50年代到70年代出生的， Lalu bandingkan dengan anak-anak yang lahir zaman milenium ini. 那么你去跟现在新世纪出生的孩子， Anda lihat cara mereka hidup dengan cara kita hidup. 你们有没有注意到我们的生活方式与孩子的 Sebagian 生活 kita 方式？ yang lahir pada era 50 sampai tahun 70-an, 我们50年到70年出生的人， satu masa yang sulit di Indonesia bukan? 那个时候是非常困难的。 Waktu itu kita terus berjuang bagaimana bisa survive. 那个时候我们一直征战怎么样可以有围绕一个好的生活。 Di tengah-tengah kesulitan semuanya harus serba hemat. 在困难的时候，每个事都要很节制。 Untuk dapatkan minyak kita harus antri. 为了要取一些油，我们要排队， Semuanya serba sulit. 每一件事都很困难。 Lalu lahir generasi sekarang, milenium ini. 那么看现在的孩子， Mereka tidak pernah mengalami masa yang sulit seperti itu. 他们没有经历这样的苦， Cara mereka menggunakan uang dengan cara kita gunakan uang sama nggak? 那么他们用钱的方法与我们也有分别， Sangat berbeda. 非常的分别。 Akan sangat sulit ketika kita sudah mapan kita mengajarkan bagaimana bergantung berharap kepada Tuhan. 那么当他们有这个境况的时候，我们非常难教导他们怎么样来敬畏上帝。 Generasi yang hidup dalam kondisi sulit kita terus berdoa mohon belas kasihan mohon anugerah Allah. 一个困难的孩子，我们一直为他们祷告，要怎么样顺服， Supaya masa itu boleh segera berlalu. 让他们学习怎么样靠神过这一切。 Saya seringkali menggunakan ilustrasi anak saya sama saya. 我常常把我孩子的事做一个Mungkin Bapak Ibu sudah sering dengar juga kalimat ini. 可能你们也常常听这样的事。 Satu waktu saya ngomong sama Lauol, anak yang nomor 2 ini. 有一次我跟老二讲， Ceritakan tentang sulitnya papanya waktu masih tahun 70-an. 那么我就讲到70年代的时候，他爸爸的一个困难的时期。 Anak itu dalam kondisi sangat polos gitu ya. 那么这孩子天真的听， Dia jawab satu kalimat, 他回答一句话， salah papa lahir waktu itu. 那么他对爸爸说：“是你的错，要70年才生。” Dia tidak mikir panjang kok. 他不会有很好的想法。 Ngapain lu lahir tahun itu kan gitu toh. 那么为什么你要在那个时候出生？ Dia pikir papanya mau. Dia pikir papanya mau. 他以为爸爸是选择70年出生。 Kalau boleh milih papa ya nggak gelem betul nggak? Ayo. 如果可以选择，我就对他说，我也不选那 Tapi 个时 kan 候， engkau dan saya nggak bisa milih kan gitu toh. 因为这件事我们不能做主， Mereka lahir waktu itu memang kondisi sangat susah gitu 因 toh. 为那个时候非常困难。 Kalau boleh milih ya saya mau milih lahir dari zaman anakku ini kan gitu toh. 如果可以选择的话，我当然选择现在出生。 Anak sekarang ya kondisi seperti ini. 现在的孩子就有这样的想法， Saya nggak tahu anak bapak ibu gimana. 我不知道你的孩子怎么样。 Supaya doa saya semoga lebih baik. 希望你们的孩子比我孩子更好。 Mereka tidak pernah merasakan sulitnya hidup ini. 他们没有受过苦。 Nah orang yang hidup dalam zaman begini 那么今天活在讲富裕的时代里， akan sangat gampang melupakan akan Tuhan. 非常容易不信上帝。 Maka itu kenapa Yosua cerita panjang lebar di dalam bagian awal itu. 所以又说为什么将要苦口婆心来提醒以色列 Bagaimana 人？ Tuhan memanggil nenek moyangmu Abraham, Yakub, Ishak, Yakub dan seterusnya.
为什么他又一直提到亚伯拉罕、以撒、雅各讲的是？ Semuanya itu adalah mengingatkan bagaimana tangan Tuhan itu yang berkarya. 是他们记得神的大能拯救、带领拯救了他们。 Tangan Tuhan yang memimpin mereka masuk di tanah Kanaan. 是神的大能的手带领他们进入迦南地。 Mereka sekarang boleh menikmati dengan 他 mapan. 们现在可以领受这些丰富， Menikmati anggur dan pohon ara yang mereka tidak perlu tanam. 他们可以领受奶与葡萄。 Maka Yosua katakan beribadahlah kepada Tuhan. 所以约书亚就提醒他们要敬畏上帝， Jangan melupakan kasih setia Allah. 不要忘记神的慈爱。 Nah, 信实 legacy inilah yang harus kita wariskan kepada anak-anak kita. 所以我们应该去传承这样的事， Bagaimana Tuhan menolong kita. 叫神怎么样帮助我们。 Kalau kita lihat fenomena hari ini di benua biru di Eropa dan di Amerika, 当我们今天看到欧美的情况， kondisi hidup mereka itu sangat mapan. 那么他们生活非常的富裕， Sehingga kita melihat pada waktu mereka mapan, kemerosotan iman itu terus terjadi. 但是我们见证到生活富裕的时候，他们的信心就慢慢退下来，失去了， Itu kenyataannya. 这是现实。 Orang tua nenek moyang mereka yang berjuang mati-matian membangun negara dengan berlutut berdoa di hadapan Tuhan. Konstitusi dibangun di atas dasar iman kekristenan. 那么那个时候，他们的建国工程是敬畏神的人，是用祷告来建立这样的国家。 Sekarang secara pelan mengalami perubahan. 但是现在慢慢却是肯定的变成退化了， Karena mereka hidup dalam satu kondisi zaman yang sangat-sangat aman dikatakan oleh Yosua. 因为他们活在非常富裕的环境里。 Tuhan mengaruniakan kepada mereka dikatakan. 那么，有书讲到神赐福给他们， Maka ada satu kecenderungan mereka akan lupa akan Tuhan. 所以有一个倾向，就是他们慢慢要忘记神。 Maka di sinilah Yosua mengatakan beribadahlah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas dan setia di 所 hadapan 以 Allah. 有书在这里提醒要尽心、尽心、尽意爱你的上帝， Karena orang yang demikian ini 因为这样的人， akan terpelihara hingga akhir zaman. 神要带领他直到世界的末 Di 日。 dalam kitab Wahyu, firman Tuhan mengatakan, 在启示录，神这样说： hendaklah engkau setia sampai mati. 你要至死忠心， Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. 所以我有只给你生命的冠冕。 Ini janji Allah bagi engkau dan saya. 这是神对你我的允许， Bagi generasi berikutnya yang Allah titipkan dalam keluarga kita masing-masing. 当然也包括神赐给我们的孩子。 Di sini Yosua kalau kita perhatikan, 我们注意到，当约书亚所注意的一件事， dia mendemonstrasikan akan peran dia sebagai seorang tua, sebagai orang tua, terutama sebagai papa. 他怎么样见证他已经年纪大的人成为一个以色列领导人，也是成为一个家长。 Yang membawa seisi keluarganya beribadah kepada Tuhan. 他带领他一家成为敬畏上帝的人， Inilah peran yang bisa dilakukan oleh Yosua pada waktu itu. 这是约书亚所能做的事。 Dan saya percaya peran ini harus kita ambil. 我相信今天我们也要有这样的态度。 Ketika anak masih di dalam pengasuhan kita, 当孩子还在我们管教之下的时候， ada banyak hal yang kita putuskan untuk anak kita. 我们做了许多的决定。 Anak mau minum susu atau makan, kita yang biasa memilihkan. 孩子吃的东西要我们决定， Anak mau sekolah, kita yang memilihkan. 那么读的学校也是我们选择。 Anak mau ke dokter, kita yang pilihkan. 可是这看医生，我们也要去决定。 Sebagai orang tua, kita mempunyai peran untuk memutuskan itu. 我们身为家长，我们有这样的机会与权柄。 Nah, sekarang kita maju satu langkah. 我们再快一步。 Masalah iman spiritualitas, 那么对一个讲神圣的信仰的事， engkau pilihkan tidak? 你不是已经被他带领好的选择？ Sedihnya adalah begini. 那么叫人伤心的是， Kita selalu berpikir kita ini papa yang demokratis. 你教的你是一个很民主的爸爸， Nanti kalau engkau mau jadi apa terserah. 那么你以后要做什么随你， Kamu agama apa? Sakarapmu. 你要信什么叫随便你， Apa begitu? 是不是这样？ Memang betul kelahiran baru pekerjaan Roh Kudus. 对了，一个重生是神灵的工作， Predestinasi ada ditetapkan oleh Tuhan. 那么选民也是上帝所选 Saya percaya dan mengamini itu.
我深信这一切。 Tetapi itu tidak berarti 那么那不表明 kita tidak terlibat dalam kehidupan kerohanian dan iman anak 我 itu. 们不参与帮助孩子信心的生活。 Yosua tidak membiarkan mereka milih sendiri. 约书亚并不任凭以色列人自己选择他们的神， Yosua pakai dirinya dan keluarganya jadi contoh. 他用他自己与他的家庭成为见证人。 Ketika dia katakan pilih hari ini, 当他说今天你们要选择的时候， sebelum mereka menjawab, Yosua sudah menjawab. 那么他们还没有回答的时候，约书亚先向他们说， Yosua mengatakan, aku dan seisi keluargaku akan beribadah kepada 那 Tuhan. 么约书亚就说：“我和我家必定侍奉耶和 Baru di 华。 ayat yang ke-16 engkau membaca. ”当第16节你读的时候， Lalu bangsa itu menjawab, 那么以色列民将回答。 jauhkanlah daripada kami meninggalkan Yahweh untuk beribadah kepada Allah yang lain. 那么求神帮助，让我们不离弃耶和华，敬拜别神。 Kita sebagai orang tua harus mengambil langkah ini. 我们身为家长也要有这样的决定， Untuk minum susu aja kita pilihkan kok. 为选择孩子的奶粉，我们都要很细心的选择， Hanya untuk dia bertahan dalam hidup di dalam dunia ini. 这是为了他能够活。 Kenapa masalah iman yang membuat dia bertahan hingga kekekalan kita tidak pilihkan? 那么关系到孩子永生的事，我们没有替他们预备， Kecuali engkau berpikir, 除非你讲想， iman kekristenan bukan iman yang eksklusif. 那么基督教的信仰不是唯一的选择， Iman kekristenan bukan iman yang terbaik. 那么基督教的信仰不是最好的信仰， Kristus yang engkau sembah bukan yang terbaik. 那么基督不是你最好的神， Maka engkau memberi kebebasan mereka berpilih di antara yang ada. 所以你任凭他们可以选择别的神。 Tapi kalau engkau dan saya sepakat iman kekristenan adalah eksklusif, 所以当你知道我们信仰是绝对的， keselamatan hanya ada di dalam Kristus. 因为救恩才在基督里面才有， Kristus adalah Tuhan yang hidup. 那么基督是复活的主。 Kalau yang sangat penting ini engkau tidak terlibat di dalamnya, 我最重要的是你没有参与， maka engkau dan saya harus bertanggung jawab satu hari di hadapan Allah. 所以你在神面前有一天你要负责。 Kita harus melibatkan diri dalam kehidupan anak. 所以我们要在我们的孩子生命里有一个， Ini peran kita sebagai papa. 这是我们身为家长的一个， Dan inilah peran sebagai seorang imam di hadapan Tuhan. 这是我们所当尽的本分， Memimpin dan mengatur keluarga agar mereka tetap beribadah kepada Tuhan. 带领我们家庭与孩子仍然自颂忠于上帝。 Ini dua peran yang harus kita ambil. 这是我们所应该决定的两个态度， Peran pengasuhan dalam membesarkan anak-anak. 就是把孩子养大的是 Menolong mereka mengambil keputusan yang terbaik. 帮助他们决定一个好的选择。 Tapi engkau dan saya punya satu peran yang lain, itu sebagai seorang imam. 但是身为局势，你有这样的一个身份， Nah, peran ini diambil oleh Yosua penuh dengan kesadaran. 约书亚就有这样的态度。 Aku dan seisi keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. 我和我家要敬畏耶和华。 Kehadiran bapak-bapak itu menjadi penting. 那么家长的存在是非常重要的， Figur daripada seorang bapak itu penting. 爸爸的形象是非常重要的。 Saya tidak mengabaikan peran mama loh ya. 我并不是忽略做妈妈的。 Kalau kita lihat sekolah minggu kita hari ini, 当我们注意到今天的主日秀， kita punya guru tuh 40 sampai 50 orang. 我们有40到50名主日秀老师， Tiap minggu mereka mengajar. 每个礼拜他们都教导孩子， Anak-anak ada 250-an. 大概有250名个孩子。 Di antara sekian guru itu, 那么在讲道的主日秀老师， yang papa-papa itu tidak lebih dari 5 orang. 然后男老师大概不到5名， Figur kehadiran papa itu menjadi berkurang. 那么男人的一个角色没有了， Saya menantang bapak-bapak yang hari ini beribadah. 所以我向你们男子挑战， Engkau ingin memberikan legacy yang baik untuk generasi gereja Tuhan, anak Tuhan? 你是不是愿意把教会的领命传承给孩子， Ayo jadi guru sekolah minggu. 起来成为主日秀老师？ Ini satu peran pelayanan yang sangat penting. 这是一个非常重要的服事， Karena engkau akan melegasikan imanmu kepada generasi. 因为你要将对神的
敬拜的正确 untuk masa 传 depan 承给孩子， gereja Tuhan dan bangsa. 是为了教会的前途与国家的前 Ayo 途。 papa-papa yang beribadah hari ini. 那么男士们， Kalau nanti selesai ibadah mau jadi guru sekolah minggu ketemu saya. 那么要做主日秀老师的可以见我， Ini bukan berarti mama-mama nggak boleh loh ya, bukan. 不是说做妈妈的也不可以， Tapi saya ingin mendorong secara khusus kaum papa. 但是我特别挑战做父亲的。 Nah, sebagian majelis nanti turun toh ya, sudah tidak masa aktifnya gitu. 那么已经退休的，这是 Jadi guru sekolah minggu, 应该做主日秀老师， sungguhan, ini nggak main-main. 这是认真的。 Dari pengalaman kepemimpinanmu, engkau bisa wariskan kepada anak-anak. 那么你可以对孩子教一个正确的传承的教导。 Ayo, papa-papa yang hadir pagi hari ini, 那么，亲爱的父亲们， jadi guru sekolah minggu. 让你们来服侍主 Itu 日秀， peran kita hari ini. 这是我们的走当今的角色。 Karena generasi sekarang dikatakan, 那么现在的世代的孩子， secara khusus dalam ilmu misi ada namanya jendela 414. 那么在差传的秀里有一个4个窗口， Dan 414 ini adalah satu masa rentang waktu usia anak. 那么这就是说孩子年纪的期限。 Dan masa ini menjadi masa yang paling efektif untuk membawa mereka kepada Tuhan. 那么这个时候就是对孩子传福音的黄金时间。 Sehingga dikatakan satu penelitian di luar Amerika, 所以在美国以外的统计里面， 60% orang percaya kepada Kristus dalam usia itu. 那么可以说68%就是在这个年纪孩子信主。 Usia ini adalah usia sekolah minggu. 那么这个年纪就是主日秀修身的年纪。 Kalau usia ini kita tidak membawa mereka kepada Tuhan, 如果这个年纪我们不把孩子带到神面前， setelah lewat masa itu, 那么经过了这个年纪， kita akan sangat sulit membawa mereka datang kepada 那 Allah. 么就很难带孩子信主。 Maka itu sangat penting kita perhatikan ini. 所以我们应当注意这件事， Kita melibatkan diri mendidik satu generasi. 让我们参与来教导一个世代的孩子， Pikiran mereka sangat terbuka. 他们的思想是开放的。 Bukan Dan Browser saya yang ngomong. Ini Josh Barna pun mengatakan kalimat yang sama. 但是不是我随便讲，但是有一个 just 版是 Bantu saya mungkin. Kok tiba-tiba macet. Halaman berikutnya. Josh Barna juga mengatakan, 那么 just 版呢也是这样讲， perilaku dan kepercayaan seseorang seumur hidupnya biasa dibentuk selama masa kanak-kanak dan awal remaja. 那么一个人对神的观念都是建立在孩子的时期。 Sebagian besar dasar-dasar moral dan spiritualitas diletakkan hingga usia 9 tahun. 那么关于这些教导以及关于道德事，就是在9岁以前所 Cara pandang mendasar Jenny, terhadap kebenaran integritas, 那么对一切，对于他的一切的性格， keadilan moralitas itu tersusun pada masa itu. 对真理、对道德，就是在9岁以前就已经被建立。 Ketika masa itu lewat, 当孩子过了这个年纪， kita akan sangat sulit. 那么我们就很难带领他们。 Kemarin saya barusan di broadcast satu video. Kamu- Sebagian mungkin lihat pemimpin gereja. 那么昨天我收到一些引录， Senior pastor pendeta Kango yang upload. 那么是牧师 Lalu Tuan di K, situ Woman. dia tunjukkan video itu anak-anak dididik oleh kaum militan. 那么影片里记载就是极端分子怎么样教导孩子。 Mereka membawa senjata, bukan mainan, senjata sungguhan 那么这些孩子带着真的枪， untuk melatih mereka. 教导孩子们。 Dan kalimatnya itu pakai bahasa Indonesia. 那么他们教导的是用印尼文来教导。 Wah, saya lihat video itu ya, saya berhenti di tempat saya. Saya biasanya jarang mau oper-oper gitu. 那么我看到这个录音，我不想再传给别人， Anak itu dilatih untuk menghancurkan yang lain. 所以这些孩子被训练怎么样去杀人。 Kalimatnya itu kalau kita dengar, wah mengerikan. 那么如果你读到哪些字迹，让我们非常吃惊。 Saya nggak tahu di Indonesia bagian mana, saya nggak tahu. Tapi bahasanya itu bahasa Indonesia. 我不知道这发生在印尼什么地方，但是那是用印尼文写的。
Umurnya itu kira-kira antara 10-an, 8 sampai 10 tahun. 大概是 Anak-anak. 8岁到9岁的孩子。 Kenapa bisa seperti itu? 为什么讲 Karena 是会 masa 发生 itu paling gampang untuk dipengaruhi. 因为这个年纪是最容易影响。 Kalau engkau mempengaruhi jahat-jahatlah anak itu. 如果你用坏的教导孩子就坏了。 Sehingga mereka terus menggunakan, mereka bukan tidak tahu teori ini, tahu. Maka mereka sekarang mendidik anak-anak dalam usia sangat kecil. 因为他们明白这样的年纪最好教导。 Nah sekarang engkau dan saya sebagai anak Tuhan. 那么你我今天身为神的孩子， Bagaimana engkau menginfluen akan generasi berikutnya? 那么你怎么样去关注我们的后代？ Yosua menyadari hari ini. 那么约书亚非常清楚， Sehingga dia mengumpulkan para tua-tua, orang tua yang ada waktu itu di Sikem dikatakan. 所以他就召集以色列的官长还有就领导人， Jangan lupa kepada anak-anak ini. 不要忘记教导孩子。 Karena kalau engkau bisa membawa anak-anak ini datang kepada Tuhan, 如果你能使孩子来到神的面前， disitulah masa depan gereja akan terpelihara. 那么神的教会就可以被发展。 Engkau dan saya punya tanggung jawab ini. 你和我有这样的责任， Para papa, mama yang hadir pagi hari ini. 我们每个弟兄姐妹， Satu generasi anak Tuhan titipkan. 孩子是神赐给我们的产业， Bawalah mereka kembali kepada Tuhan. 让我们把孩子带到神面前， Didiklah mereka dengan baik. 教导他们， Agar ada sikap hormat dan setia kepada Allah. 使他们有敬畏神的一个心态。 Karena dasar takut akan Allah 因为敬畏神 itu menjadi pengajaran yang utama di dalam Alkitab. 成为人生最重要，也是圣经记载最重要的教 Sehingga 导。 Alkitab mengatakan diberkatilah setiap laki-laki yang takut akan Tuhan. 所以圣经里记载说，敬畏神的人，神要祝福他。 Alkitab mengatakan Mazmur setiap laki-laki yang takut akan Allah. 诗篇讲写到，每个敬畏神的人， Bukan saja memberkati generasi kita, 不是单单赐福我们的后代， tapi juga memberkati generasi berikutnya. 那么也赐福以后的后代。 Saya percaya engkau dan saya ingin mengalami ini. 我相信你和我愿意经历这样的恩典， Ambillah peran kita ini. 让我们愿意行出来， Seperti Yosua mengambil peran menolong keluarganya. 就像约书亚一样，我们来教导我们的孩子， Seperti Yosua menolong bangsa Israel. 正如约书亚帮助以色列民， Engkau dan saya juga bisa melakukan itu. 那么你和我也可以同样的 Menolong keluarga kita, gereja Tuhan untuk kembali tetap beribadah kepada 帮 Allah. 助我们的孩子、我们的后代、我们教会再次回到神面前。 Amin. 阿门。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, 就是说，亲爱的会友们， hari ini engkau beribadah bersama-sama. 今天你们一起敬拜， Suatu kesempatan yang begitu agung Tuhan percayakan kepada kita. 神赐给我们这样美好的一个机会， Engkau boleh memberikan legasi iman kepada anak-anakmu. 你可以将你的信仰、你的信心传承给孩子们， Boleh menolong mereka untuk mengambil satu pilihan yang iman yang tepat. 可以帮助孩子们做一个准确的选择。 Kesadaran ini apakah engkau punyai? 你是否有这样的一个意愿？ Yosua dalam usia lanjut dalam masa purna tugas. 年长的约书亚， Dia mengumpulkan umat Israel di Sikem. 他在事件召集以色列人， Supaya mereka boleh mengambil satu komitmen kembali untuk setia kepada Allah. 使他们愿意接志信主。 Hal ini pun dapat engkau lakukan di tengah-tengah 今 keluarga. 天你也可以行出来， Membawa keluargamu untuk beribadah kepada Tuhan 带 Yesus 领 Kristus. 孩子们来敬畏神主耶稣基督， Agar warisan iman ini dari satu generasi ke generasi berikutnya terus berkesinambungan. 让这样的信心一直传承到以后的世代里。 Alkitab mengatakan diberkatilah setiap laki-laki yang takut akan Tuhan. 圣经说，这样的人神要祝福他， Mari kita mengambil tekad ini. 让我们接志来行出来。 Bapa Surgawi, kami datang ke hadapan Engkau. 亲爱的天父，我们来到你面前， Kami sebagai orang tua, 我们身为家长， sebagai papa secara khusus, 特别是成为父亲的， ada satu peran yang begitu agung yang Tuhan percayakan. 就将一个重要的角色放在我们肩上。 Bagaimana kami mengasuh merawat anak-anak yang Tuhan titipkan.
主，我们教导我们怎么教导你所托付的孩子， sehingga memastikan mereka boleh hidup dengan aman, dengan nyaman. 我们确信他们认真的来信你。 Tapi Tuhan juga memberikan satu peran kami sebagai imam, 那么也是给我们这样的一个角色，身为家庭一个基次， yaitu mendidik satu generasi di dalam pengenalan kepada Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. 也教导一代的孩子成为敬畏你的人。 Kami yang telah diselamatkan di dalam anugerah-Mu, 我们已经蒙你拯救的人， biarlah iman ini yang kami bagikan kepada anak-anak kami, 让我们分享这样的信心， agar seumur hidup mereka juga setia kepada Engkau, 让他们一生也要忠于你、敬畏你， belajar bergantung dan takut akan Tuhan. 他们学习仰望你、依靠你。 Berkatilah ya Tuhan, 祝你师傅， umat Tuhan di Indonesia secara khusus. 你特别师傅在印尼的信徒， Dalam zaman ini, 在这个时代里， Tuhan terus tolong 神一直帮助我们， supaya kami boleh turut menggarami dan menerangi bangsa ini. 让我们成为光，成为盐。 Terima kasih ya Tuhan. 谢谢主耶稣。 Berkati anak-anak Tuhan yang duduk di dalam pemerintahan. 你师傅在政府机关里，孩子们， Biarlah mereka dipakai oleh Allah menjadi nabi-nabi Tuhan, 使他们都可以成为你的先知， menyuarakan akan kebenaran yang datang daripada Allah. 使他们可以道出你的声音， Dan bangsa ini terus boleh berjalan kepada satu kehidupan yang lebih indah. 让这个民族成为一个好的民族。 Terima kasih ya Tuhan. 谢谢主耶稣， Berkatilah setiap kami. 师傅我们每个人， Dalam nama Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名我们祷告， Amin. 阿门。 Terima kasih. 谢谢。 Firman Tuhan yang sungguh indah yang sudah memberkati kita semua. 一个美好的道已经师傅